أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Imam, yang berbahagia semua ahli jawatan kuasa pengurusan Masjid Jami' Sungai Pelong, ibu-ibu dan bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada malam ini. Minta maaf lah, kesihatan saya pun kurang memuaskan, dan begitu juga komputer saya pun ada masalah. Apalah, kita sama-sama ikuti ya. Baik. Oke, salam pertemuan di Masjid Jami' Sungai Pelong. Nah, ini tajuk yang saya cuba nak sampai ni, i'tidal dalam solat. I'tidal di dalam solat. Jadi bidang pengajian kita pada malam ini ialah fiqh ibadah. Fiqh ibadah. Tajuk dia i'tidal di dalam salat. Baik. Maksud i'tidal dalam salat, i'tidal adalah bermaksud kembali kepada keadaan asal sebelum rokok. Itu i'tidal dalam bahasa Arab, kembali kepada asal sebelum rokok. Akan kita i'tidal, kita rokok. Apabila kita rokok, maka kita bangun daripada rokok. Itu dinamakan i'tidal, kerana kita kembali kepada asal sebelum kita rokok. Jadi sebelum kita rokok, asalnya kita berdiri. Lepas tu baru kita rokok. Lepas rokok semua selesai semua, kita bangun balik, duduk macam sebelum tadi. Maka sebab itu dia panggil kembali kepada keadaan sebelum berrokok. Caranya adalah kembali berdiri tegak bagi orang yang solat berdiri. I'tidal ni berdiri tegak balik. Bagi mereka yang solat, memang dia solat secara berdiri. I'tidal dia bangun daripada rokok itu. Atau kembali duduk bagi orang yang solat duduk. Kalau ada orang yang penyakit, dia tak boleh berdiri, dia solat secara duduk, maka i'tidal dia pun kembali semula. Setelah dia kembali semula dalam keadaan duduk. Macam gambar ni lah. Kawan ni dia tak boleh berdiri kerana dia sakit. Jadi i'tidal kembali kepada kedudukan semula, kepada kedudukan sebelum kita rokok. Itu makna i'tidal. Atau kembali duduk bagi orang yang solat duduk. Kalau orang solat duduk lah. Baik. Syarat-syarat sah i'tidal. Jadi walaupun kita kata tajuk ni sangat mudah, semua orang tahu, semua orang buat i'tidal, tapi kita kena halusi juga. Terutama kalau kita nak ajar anak-anak kita solat, kita kena nyatakan kepada dia i'tidal tu gini 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 ya. Kalau kita lah faham lah. Kalau kita tak faham, kita kena hantar kepada orang yang faham lah. Dia kata apa?
syarat-syarat sah i'tidal. Kalau nak bagi i'tidal wajib sah. Kalau tak sah i'tidal, salat kita batal lah, kerana dia rukun salat. Jadi syarat sah i'tidal yang pertama, rukun sebelumnya iaitu rukuk adalah sah. Jadi kita tahulah i'tidal itu kita buat selepas rukuk. I'tidal kita dihukum sah jika sekiranya rukuk kita itu sah. Kalau rukuk kita pun dah tak sah, kita duduk gitu ya, misalnya rukuk, padahal dia mampu untuk duduk tidak biasa, dia duduk gitu ya. Lepas tu terus dia i'tidal, tidak sah walaupun dia kembali semula berdiri, kerana rukun yang rokok yang dia buat itu tidak sah, tidak mencukupi had yang terwajib dia buat. Dia boleh tu rokok macam rokok biasa, tapi dia buat gitu je. Jadi rokok dia tidak sah, maka i'tidal dia pun tidak sah. Jadi nak bagi i'tidal dia sah, maka dia kata rukun sebelumnya, sebelum i'tidal, iaitu rukuk adalah sah. Rokok tu dulu kena sah. Yang kedua, melakukan i'tidal kerana melaksanakan rukun. Dia kena letak dalam hati dia, aku i'tidal ini ialah kerana nak melakukan i'tidal kerana melaksanakan rukun. Jadi kerana i'tidal itu adalah rukun, maka aku buat i'tidal ini kerana nak menunaikan rukun ini. Kalau dia kata aku saja ya nak main-main gitu, dia tak tak niat, tak terlintas kata dia nak i'tidal, saja dia buat main gitu, batal lah. Dia kata mesti kerana melaksanakan rukun, rukun solat, bukan kerana sebab lain. Yang ketiga, melaksanakannya dengan tamakninah. Ni banyak juga ada orang yang terbuat salah. Dia rokok lah, tapi tidak dia tekad tu ya, dia turun balik, dia turun sujud. Jadi rokok dia tidak sempurna, rokok dia i'tidal dia tidak sempurna, terus dia turun rokok. Jadi kerana dia niat nak cepat ke apa, tak tahulah dia sembahyang rokok Allahu Akbar, kemudian dia selesai rokok dah, dia pun sami Allah melebihi, dah dekat tu je, tak berdiri tegak, terus dia cepat-cepat dia duduk, tak ada tamak ninah, tak ada apa. Dia rokok masa bangun itu kena ada tamak ninah dulu, baru dia boleh sujud. Tidak, dia bangun dekat tu, dia turun kerana nak cepat, maka solatnya batal, tak sah. Ya, melaksanakan dengan tamakninah. Jadi kena buat tamakninah. Tamakninah banyak tempat yang wajib kita tunaikan. Badan tegak, tidak memadai jika seperti orang sedang rokok. Jadi dia kata kalau bagi orang yang sihat lah, masa kita buat tamakninah, badan kita mesti tegak. Bukan seperti mana rokok. Misalnya dia rokok, kan dia rokok kepada sami Allah alhamdulillah, duk macam itu juga, tak tegak. Maka i'tidal dia tidak sah, membuatkan salatnya juga tidak sah. Boleh faham tak? Boleh? Komputer saya ada masalah. Baru setakat nak datang tadi, baru saya siap ke. Okey. Syarat-syarat sah i'tidal. Ulang sama tengok tak jadi. Okey. Bagaimana melakukan i'tidal dengan sempurna? Macam mana kita nak buat i'tidal? Iaitu salah satu daripada rukun solat kita, supaya i'tidal kita itu betul. Baik. Apabila hendak bangkit dari rokok, ucapkanlah sami Allahu liman hamidah.
Okey ya. Sami Allahu liman hamidah, yang bermaksud Allah mendengar dan menjawab orang yang memujinya sambil mengangkat kedua tangan setentang bahu atau setentang dua telinga dia. Jadi dia tu Sami Allahu liman hamidah. Dia angkat tangan dia sama ada setentang bahu, sama dengan bahu dia ni, dan setentang dengan telinga dia. Ya. Setentang dengan bahu atau setentang dengan dua telinganya. Kerana kita ada dua telinga. Kalau sebelah saja, sebelah ni tak boleh juga. Mesti dua-dua tangan kita ni setentang dengan kedua-dua telinga. Jadi kita jangan bergopoh-gapah di dalam sembahyang kerana nak cepat. Allahu Akbar, bangun tu, turun balik. Jadi tak ada tamakninah masa kita i'tidal tadi, batal solat kita. Apabila telah tegak berdiri, apabila kita dah Sami Allahu liman hamidah, kita tegak berdiri, bacalah. Kita selalunya Rabbana lakal hamd. Tapi kalau kita baca panjang lagi baguslah. Allahumma Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu yang panjang lah. Tapi kalau Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd, itu pun dah cukup kita baca masa i'tidal. Makna dia, ya Allah, wahai Tuhan kami, untukmu lah pujian kami. Pujian yang mengisi sekalian langit dan bumi. Pujian yang mengisi sekalian langit dan bumi, serta mengisi apa yang engkau kehendaki dari sesuatu selepasnya. Ini pujian kita itu memenuhi langit dan bumi lah. Bukan kita puji Allah tu sikit sejam ke macam mana tak. Mil'us samawat wal ard, sepenuh langit dan bumi. Yang ketiga, i'tidal wajib dilakukan dengan tamakninah. Yang saya sebut tadi. Apabila kita rokok, Sami Allahu liman hamidah, kita baca Rabbana walakal hamd untuk nak menjaminkan, walaupun bacaan tu sunat, tapi untuk nak menjaminkan ke kita i'tidal, dan kita kita bagi ruang yang cukup kepada i'tidal, itu dipanggil tamakninah. Jadi lepas tu barulah kita sujud. I'tidal wajib dilakukan dengan tamakninah, iaitu memastikan diri berada dalam keadaan tetap dan tenang dalam posisi i'tidal, iaitu berdiri lurus. I'tidal kena berdiri lurus. Kalau i'tidal Sami Allah malam dah setakat tu saja, padahal dia boleh berdiri tegak. Kalau orang sakit tu lain cerita lah. Sami Allah malam dah turun. Tak boleh, batal. Jika seseorang membaca zikir di atas semasa i'tidalnya, yang di atas tadilah, maka ia telah memenuhi tuntutan tamakninah. Kalau kita baca Rabbana walakal hamd tu pun takat tu lah ulama pun kata cukup, tapi kalau kita tambah macam saya sebutkan tadi, itu lagi baiklah, lagi panjang. Maknanya tamakninah kita itu mencukupi, jamin dah mencukupi masa. I'tidal wajib dilakukan dengan tamakninah, iaitu memastikan berdiri berada dalam keadaan tetap dan tenang dalam posisi i'tidal. Tetap dan tenang. Kalau dia Sami Allahu liman hamidah, dia goyang pula. Atau apa? Macam duduk melari. Sami Allahu liman hamidah, dia bangun. Tak boleh, dia mesti tetap. Jika seseorang membaca zikir di atas Sami Allahu liman hamidah tadi, i'tidalnya
maka ia telah memenuhi tuntutan tuma'ninah semasa i'tidal. Kalau dia kata Allahumma rabbana lakal hamd, selalu kita baca rabbana walakal hamd sudah mencukupi. Tapi kalau dia panjangkan lagi Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini panjang bacaan dia. Lagi baguslah, pahala lagi banyak. Tapi biasanya kita baca Sami Allahu liman hamidah. Itu pun sudah mencukupi. Dengan tumakninah. Baik. Adakah makmum juga disunatkan membaca Sami Allahu liman hamidah? Kalau tu imam baca Sami Allahu liman hamidah, maka kita sebagai makmum, adakah perlu kita baca juga seperti mana imam baca? Kita tengok. Adakah makmum juga disunatkan? Dia bukan wajib baca sunat. Adakah makmum juga disunatkan membaca Sami Allahu liman hamidah sebagaimana imam, atau ia hanya membaca Rabbana lakal hamd sahaja? Dia tak baca Sami Allahu liman hamidah macam imam. Dia dengar imam kata Sami Allahu liman hamidah. Dia tak baca. Orang yang makmum dia tak ikut. Dia kata Rabbana lakal hamd saja pun tidak mengapa. Baik. Okey. Okey. Adakah makmum juga disunatkan membaca Sami Allahu liman hamidah sebagaimana imam, atau ia hanya membaca Rabbana lakal hamd? Boleh. Kalau tak Sami Allah kita baca boleh, Rabbana walakal hamd pun boleh. Sahaja. Persoalan ini terdapat khilaf di kalangan ulama. Boleh tak boleh? Dia kata, saya baca lagi persoalan dia. Adakah makmum juga disunatkan membaca Sami Allahu liman hamidah? Sami Allahu liman hamidah tu hukum dia sunat juga saja. Kalau imam baca, makmum disunatkan atau tidak membaca Sami Allahu liman hamidah? Ya. Sebagaimana imam, atau ia hanya membaca Rabbana lakal hamd. Sama ada dia nak kata Sami Allahu liman hamidah macam imam kata, ataupun dia Rabbana lakal hamd saja sebagai makmum. Imam kata Sami Allahu liman hamidah. Kita nak buat macam mana? Adakah elok kita ikut imam Sami Allahu liman hamidah, lepas tu Rabbana walakal hamd? Jadi yang terbaiknya kita baca juga Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kita sebagai makmum. Baik. Persoalan ini terdapat khilaf di kalangan ulama. Tengok. Menurut mazhab Imam Syafi'i, saya buat pendapat Imam Syafi'i, walaupun ada lagi pendapat imam-imam lain. Oleh kerana kita Imam Syafi'i, saya bawa pendapat Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, disunatkan kepada semua orang yang menunaikan salat, sama ada salat sendirian, mana dia salat sendiri tak sembahyang berjemaah, dia sembahyang di rumah misalnya, menjadi imam, atau dia menjadi imam, atau makmum, atau dia menjadi imam umum, maka menurut Imam Syafi'i, dia kata disunatkan ia membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jadi walaupun sunat, tapi seeloknya kita bacalah. Kalau tu imam baca Sami Allahu liman hamidah, kemudian dia akan terus Rabbana lakal hamd, maka makmum pun juga disunatkan membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu sunat aja, kalau tak baca pun bukan salah. Okay. Jangan mendahului imam atau sama dengan imam. Masa kita i'tidal, jangan kita potong imam. Tiba-tiba tak imam tak bangun juga, Sami Allahu liman hamidah, baru tak imam Sami Allahu liman hamidah, mana dia mendahului imam? Tak boleh, batal. Jangan mendahului imam. Samalah juga dengan sabda baginda, dan apabila imam sempurna rokok,
maka hendaklah kamu yakni makmum rokok. Maka begitu juga kita nak rokok, jangan kita potong imam atau imam baru nak habis ayat dia dekat-dekat habis bacaan dia, ataupun dia baru berhenti sebelum dia nak Allahu Akbar rokok, kita dulu Allahu Akbar, tunggu tu imam dalam rokok. Tak boleh, tidak boleh mendahului imam. Baik. Okey, samalah dengan sabda baginda, dan apabila imam sempurna rokok, maka hendaklah kamu makmum rokok. Apa arti imam telah sempurna rokok? Mana imam dah Allahu Akbar, dah bunyi dah bar dia tu, makna kita tahulah tu imam dah sempurna rokok dia. Maka masa itulah kita rokok. Jangan kita potong imamnya, jangan cepat sangat. Okey ya. Kemana dia tadi? Samalah juga dengan sabda baginda, dan apabila dia yakni imam sempurna rokok, maka hendaklah kamu makmum rokok. Apabila tu imam dah sempurna rokok, barulah kita sebagai makmum rokok. Isyarat bahawa hanya setelah imam menyelesaikan rokok dengan sempurna, barulah makmum rokok. Jadi setelah pada imam tu dah kata Allahu Akbar, apabila bunyi bar tu menunjukkan imam dia sudah sempurna rokoknya, maka barulah makmum boleh ikut. Jadi di sini imam mestilah baca dengan jelas supaya makmum boleh dengar. Baik. Rokok. Jangan mendahului imam atau sama dengan imam ketika rokok. Jangan kita potong tu imam Allah ya Allah dulu pada dia baru bunyi akbar. Tak. Kita jangan sama pun dah tak elok dah, tak boleh dah. Apatah lagi kalau mendahului imam, batal solat kita. Okey. Hanya setelah imam menyelesaikan rokoknya dengan sempurna, barulah makmum rokok. Itu barulah kita yang jadi makmum ni rokok. Jadi tanda kata imam itu sempurna rokok, dia dah kata Allahu Akbar. Itu bunyi bar itu menunjukkan imam telah sempurna rokoknya. Maka bolehlah kita pun Allahu Akbar. Jangan imam kalau imam baru tengah duk baca tu tak bunyi bar lagi, kita pun belum sempurna. Jadi kita nak rokok, nak ikut imam setelah imam sempurna rokoknya. Mana dia telah rokoknya dah sempurna, baru kita boleh rokok. Jangan mendahului imam atau sama dengan imam ketika rokok. Begitu juga dengan rukun-rukun yang lain. Begitulah juga dengan rukun-rukun yang lain, jangan kita buat sebelum imam. Kita buat setelah imam dah sempurna, sujud ke apakah. Cuma bacaan, kadang bacaan Fatihah kita tak dengar imam baca kalau semayang perlahan-lahan, itu tak apa. Itu tak apa. Kalau kita dahulu pun ataupun kita habis Fatihah dahulu daripada imam, itu tak apa. Sebab kita tidak dapat mendengar bacaan imam, itu tidak salah. Tamakninah ketika i'tidal. Tamakninah ni berhenti sekejap. Tamakninah. Kalau dalam bahasa Arab dia kata itma'anna yatma'innu, tamakninah makna bertenang. Tamakninah ni makna tenang. Kalau tu imam baca Allahu Akbar, mana tu imam tu dah sempurna dah rokok dia, maka barulah kita rokok. Baik. Tamakninah ketika i'tidal. Dalil tentang tamakninah semasa i'tidal adalah kemudian angkatlah kepalamu sehingga lurus berdiri, di mana setiap tulang kembali mengambil tempatnya. Jadi i'tidal ini
kita kena kembali balik macam asal kita berdiri. Setelah kita rokok tadi ya. Kita tidak berdiri balik tegak. Supaya tulang-tulang yang di badan kita ini kembali kepada asalnya. Kembali kepada asalnya. Itu apa nama syarat kita rokok. Setiap tulang tidak. Setiap tulang kembali kepada tempatnya. Dalam sebuah riwayat hadis, dan apabila kamu angkat kepala daripada rokok, maka luruskanlah punggung dan angkatlah kepalamu sehingga kembalinya tulang-tulang ke tempat asalnya. Jadi kita i'tidal maksudnya segala alat tulang-tulang kita kembali balik asal sebelum kita rokok, kembali kepada keadaan asal. Kalau dia ada penyakit tak apalah, misalnya dia tak boleh duduk, kena duduk sengit macam tu, tak apalah, karena penyakit. Jadi makna i'tidal ini kembali kepada asal, keadaan asal. Jadi jangan kita sami Allahu liman hamidah duduk macam tu, padahal dia boleh duduk tegak. Tak kena kembali tegak macam asal kalau kita tidak ada apa-apa inilah cacat atau apa-apalah. Riwayat muttafaqun alaih dan Ad-Darimi dan Al-Hakimi, Syafi'i dan Ahmad. Jadi banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini, hadis sahih. Saya tu penutuplah, saya masuk pada penutup. Semoga panduan ini memberi manfaat kepada kita. Semoga semua dalam meningkatkan kualiti solat kita. Jadi pendek saya buat pendek saja. Mudah-mudahan panduan ini walaupun ringkas tadi akan memberi manfaat kepada kita. Jadi kita kena masa kita i'tidal kena kembali semula seperti asal sebelum kita rokok. Jangan asal kita boleh duduk dengan elok, lepas tu segala baru-baru kita sengit gitu saja nak main, ataupun buat terlentang gitu ke, ataupun bagi takat tu saja, lepas tu terus sujud. Tak boleh. Dia kena kembali seperti asal sebelum dia rokok, dan lepas tu dia kena balik kepada asal semasa i'tidal. Itulah lebih kurang yang dapat saya sampaikan. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Boleh okey. Berwaspadalah. Saya buat siapa dia. Kalau kita salah dalam i'tidal, dalam rukun lah, kita tengok apa dia. Misalnya kita tahu sehari semalam kita semayang 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, betul? Dia ada 5. Kalau setahun kita kena kali 365 hari setahun. Dan kalau kita telah berumur katalah 70 lebih dah lah, ataupun kita kira cakap kita balik 60, maka jawapannya 109.500 solat kita kena qada kalau salah balik. Kita buat i'tidal salah, umur kita dah 60 lebih dah. Saya daripada kecil saya dah buat macam ni, kena ambil angka ni lah. Itu kalau baru dia umur dia 60, kalau umur dia dah 80, kena kali dengan ni 80 pula nak jadi berapa ratus ribu lagi lah. Jadi kena jaga, pastikan tamakninah kita ada, mengikut apa yang sepatutnya. Jadi i'tidal pun kita kena jaga. Jadi i'tidal ini kerana adalah rukun di dalam solat. Kalau batal i'tidal kita bermakna solat kita batal. Jadi kena nak qada balik. Saya baru tahu macam ni, kena buat macam ni. Maka jenuh qada baliklah. Saya 5 waktu. Kalau setahun 365 hari, kena kali dengan ni. Kalau umur kita dah 74,
kita tolak 14 ya, belum balik, tinggal 60, maka 109.500 solat kita kena qada balik. Larat yang kita nak buat 100.000 lebih solat ini. Sebab itu kita wajib menjaga i'tidal kita dengan betul, tuma'ninah kita dengan betul, dan lain-lain rukun juga dengan betul. Kalau tidak, sembahyang kita tidak sah. Dan apabila kita tahu dah, kata, oh solat aku dulu tak sah, wajib kita qada balik. Jadi macam ni lah. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Agak tu sajalah. Jadi kalau ada salah silap, tolong harap dapat dimaafkan. Ya, okey. Komputer saya ada banyak, saya terpaksa tinggal kerana dia rosak. Apalah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.